40, umur ahli syurga lah. Okey, maklumat lain akan diterangkan oleh Da'i lah, Da'i Aiman namanya. Sedikit maklumat, Da'i Aiman dah juara Da'i Pilihan Al-Mas tahun 2017 anjuran TV3, dan merupakan juga nak juara Da'i peringkat Asia tahun 2018 yang dilaksanakan di Indonesia. Dan kalau hajah-hajah selalu suka tengok TV kan, selalu kenal lah ni. Haji suka juga kan tengok TV, cuma tak nak promote lah haji ya. Bagi haji, tanyalah ustaz, tanyalah ustazah, tak ada ya, tanyalah ustaz. Dan juga program-program berkaitan di TV3 lah. Bersamamu ada panel Malaysia Hari Ini, ada Singgah Sahur, dan lain-lain ni lah. Dan yang terpenting adalah duta korban ya di Chad Afrika sedang bertawaf umrah. Haji, tawaf umrah baru kita ni. Apa-apa boleh hubungi dengan Da'i kita lah. Untuk tidak memakan masa, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Da'i Aiman untuk menyampaikan motivasi kepada ahli kalian semua. Semoga yang dapat terhadap anak ini dapat diberkati oleh Allah SWT, insyaAllah. Silakan. Tahu kan? Ya. Ini pakai sini ya. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Guru Pengurusi Majlis kita pada hari ini, Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh saf kepimpinan masjid yang saya muliakan, seluruh muslimin muslimat, ibu-ibu yang saya sayangi, ayah-ayah yang saya hormati, tuan-tuan guru yang saya muliakan, para alim ulama, para asatizah, para cendekiawan, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya Allah beri kesempatan untuk kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Dan selepas maghrib ni
kita dijodohkan untuk berjumpa. Alhamdulillah. Ya. First time saya ceramah dekat Port Dickson, ibu-ibu. Ya. Rasa macam nervous pula, ya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, sekarang ni saya bertugas di sebagai mudir Mahat Tahfiz Darul Quran wal Hadis Bukit Badung, dan juga pengasas pondok pengajian Warga Mas di Bukit Badung, ya. Hari-hari main dengan makcik-makcik, ya. Bukan main bola tampar, tapi orang kata duduklah dengan makcik-makcik, dengar cerita makcik-makcik, kan. Sambil-sambil kita buat kelas pengajian dengan mereka. Alhamdulillah, lulusan ijazah sarjana muda syariah daripada Universiti Muqtah Jordan, dah pun mempunyai tauliah mengajar Selangor dan juga wilayah persekutuan, dan alhamdulillah telah pun berkeluarga. Pakcik saya dekat sini, ya. Pakcik saya Tuan Haji Azhar, ayah saya pun ada juga Tuan Haji Azman, mak saya ada. Yang bising-bising tu minta maaf ibu-ibu, ya, itu anak-anak saya lah. Jadi alhamdulillah, awal-awal tadi kita dah selawat, apa dia? Selawat syifa, kan. Saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah semua sihat-sihat belaka. Ya, alhamdulillah, tak kira lah orang kata kat sana demam, kat sini demam, COVID dan sebagainya. Saya doakan semuanya sihat-sihat belaka. Alhamdulillah. Jadi pada malam ni kita duduk dalam majlis ilmu yang mana Allah janji 3 perkara, ya. Yang pertama, bila kita duduk di dalam majlis ilmu, Allah akan janjikan satu perkara, nazalat alaihimus sakinah. Ya, Allah janjikan ketenangan dalam jiwa orang yang menuntut ilmu. Ya, tak percaya cuba tengok muka orang sebelah. Ada tak kerut kening? Tidak, kan? Nampak muka Makcik Leha, Cik Timah, semua tenang je semua, ya. Pak Din, ya, Pak Mat, semua muka tenang. Sebab apa? Duduk dalam majlis ilmu, ya. Tak ada tiba-tiba nak marah pula dalam masjid, ya. Alhamdulillah. Yang kedua, Allah janjikan, ya, keampunan dosa. Sebelum kita keluar daripada pintu kaca tu, kan, ya, Allah dah ampunkan dosa-dosa orang yang menuntut ilmu. Baik, yang ketiga, janji Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu tariq ilal jannah. Ini paling kita seronoklah, iaitu apa dia? Allah permudahkan jalan kita masuk ke dalam syurga. Alhamdulillah, ya. Ini janji Allah bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita nak bicarakan tentang topik ma'al hijrah, tentang hijrah, kan. Alhamdulillah, kita pun berhijrah juga ke Port Dickson. Ya, bukan semuanya orang sini, kan. Ada yang daripada Kok Diang, berhijrah ke Port Dickson sebab kerja. Ada yang daripada, ya, Johor Bahru datang ke Port Dickson kerja juga. Isteri orang sini, kita orang Terengganu. Ada orang Terengganu sini, ya. Ada orang Kelantan, buka niaga tom yum dekat sini. Macam-macam, semua berhijrah, ya. Tapi alhamdulillah, janji Allah di dalam Quran apa dia? Orang yang berhijrah ini wasi', Allah akan luaskan rezekinya. Dulu kita dekat Kuala Nerang, kita noreh getah je, kan. Tapi bila pindah ke sini, alhamdulillah, dah jadi tuan pegawai dah. Masya Allah, itu dia. Allah janji siapa hijrah, Allah luaskan rezeki kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tetapi persoalannya, apakah hijrah yang sebenar yang perlu kita lakukan? Pertama sekali, kita telah pun disusun oleh Allah SWT untuk berhijrah sedari dalam perut ibu lagi. Ya, daripada kita ni hanyalah titisan mani sehinggalah kita duduk dalam perut ibu, ya, selama 9 bulan, dan dicatatkan 4 perkara ketika mana kita ditiupkan roh. Setelah 9 bulan kita dilahirkan, 9 bulan 10 hari kita dilahirkan, kita mula menjadi bayi daripada umur 1 sehingga 2 tahun. Bila menjadi bayi, ketika itu kita nak pakai baju sendiri pun tak boleh, ya. Kita nak makan sendiri pun tak boleh. Kita nak buat apa, nak cakap pun tak boleh, ya. Kita terpaksa minta tolong kepada orang. Dan bila kita naik kepada umur 3 tahun sehingga umur kita
9 tahun kita disebut sebagai kanak-kanak. Ya, orang kata kalau nak bawa pergi umrah pun harga dia dah lain dah. Ya, kan? Kalau waktu sebelum 2 tahun harga mungkin tambah 2,000 je. Tapi kalau dah melepasi 2 tahun dia dah jadi mahal dah. Dekat-dekat 5,000 juga nak bawa kanak-kanak, kan? Dan di saat ketika itu, ya, kalaulah kita tengok kanak-kanak ni berlari sana berlari sini, cabut baju, cabut seluar, ya, tak ada siapa pun nak marah, ya. Tapi kalau Tok Bilal buat macam tu, tuan-tuan, ya, pening kita, ya. Bukan Tok Bilal sinilah, ya. Itu nak ceritanya, tuan-tuan, tak ada siapa nak marah. Di usia kecil, minta apa pun mak ayah belikan, ya. Cakap je nak mainan, kita belikan, ya. Ini di usia kanak-kanak. Dan bila kita masuk ke usia 10 sehingga usia 20 tahun, ya, Nabi sebut apa? Muru auladakum bis-salah. Ajar anak-anak kamu dengan solat. Ya, kalau dia tak nak solat, fadribuhum, pukul mereka kalau mereka tak nak solat. Maknanya berikan denda kepada mereka. Dan start daripada itu, tuan-tuan, ada di kalangan anak-anak kita ni telah mencapai umur baligh. Dan bila baligh di usia remaja ini, mereka mula diberi tanggungjawab. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ya, setiap daripada kita ini adalah pemimpin. Mereka dah mula dah diberikan tanggungjawab dalam hidup mereka. Dah kena solat, dah kena puasa, ya, dah kena jaga perkara-perkara yang wajib, dah diberikan pahala dan diberikan dosa. Dan di saat pada ketika itu, ya, mereka dipertanggungjawabkan, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, dan mereka itu dipertanggungjawabkan di atas apa yang mereka pimpin. Tak kiralah berapa umur sekalipun, kita semua adalah pemimpin. Dan pada umur, kalau kita sebutkan pada 10 sehingga 20 tahun ini zaman remaja, para ulama menyebutkan bahawa ini zaman kegilaan, tuan-tuan. Zaman kegilaan. Ya, waktu ini, tuan-tuan, ya, kepala bawah, kaki ke atas, tuan-tuan. Ya, tukar gia pakai tangan. Canggih, tuan-tuan, anak-anak muda sekarang. Waktu sekarang ni, tuan-tuan, ya, apa saja buat live. Ya, joget sana, joget sini. Zaman kegilaan, tuan-tuan. Ya, dan zaman inilah berlakunya banyak perubahan dalam kehidupan anak-anak kita, tuan-tuan. Dan di saat inilah kita sangat-sangat diuji dengan anak yang berumur 10 hingga 20 tahun, tuan-tuan. Bayangkan Nabi SAW menyebutkan, kalaulah pada umur ini anak-anak ini ulang alik ke masjid, ulang alik ke surau, ketahuilah bahawa anak-anak ini adalah ahli syurga yang mana bersiar-siar di atas muka bumi. Nampak, tuan-tuan? Kalau umur 10 sampai 20 tahun ni boleh jaga solat ulang alik masjid, ini ahli syurga yang bersiar-siar di bumi, tuan-tuan. Ya, bukan senang nak tengok adik-adik ni boleh datang ke masjid dan kita nampak bahawa mereka ni bakal ahli syurga, tuan-tuan. Baik, dan bila mana kita berhijrah lagi ke umur 20 sehingga 40 tahun, ketika itu kita ditambah lagi dengan tanggungjawab. Mula jadi seorang isteri berkahwin, ada anak, ya, dan pada ketika itu meningkat usia dengan kereta yang besar, ya, dengan rumah besar ketika itu, dan Allah uji lagi, terpaksa jaga mak ayah dalam keadaan kesakitan. Allah uji dengan pelbagai ujian. Dan bila masuk saja ke peringkat 40 dan ke atas, disebutkan ketika inilah saat ketika mana kita ini digelarkan sebagai tua, tuan-tuan. Ni waktu kita dah tua. Dan di saat inilah kita dah menghampiri saat-saat tanda-tanda kematian dalam kehidupan kita. Ya, dah mula lutut-lutut dah mula sakit, pinggang-pinggang dah mula tak boleh diluruskan, mata pun dah tak berapa nak nampak, pergi berjalan sana sini pun dah tak berapa nak syok, ya, nak buat itu ini pun dah malas.
dan kita fikirkan tak ada nilai dah harta dunia melainkan akhirat yang kekal abadi. Dan di saat itu tuan-tuan, ada di kalangan kita yang kembali ke rumah Allah. Nampak tuan-tuan? 40. Ya, berapa ramai? 40 dia akan kembali ke rumah Allah. Dan yang kita sedih apa dia? Ya, waktu 40, ya, dia terus disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 40 pun terasa cantik lagi tuan-tuan, ya. Cantiknya makcik macam umur 18. Ya ke? Makcik umur 45 lah, ya. Tapi nampak cantik sangat tuan-tuan, ya. Dan akhirnya dia terus disesatkan di atas dunia tuan-tuan, ya. Dan akhirnya bila mana kalau kita pernah melihatkan tuan-tuan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita ada di kalangan mereka ni yang mati secara tiba-tiba, ya. Tengah main bola Allah tarik nyawa tuan-tuan. Tengah bawa motor nak touch Tashengo tu tuan-tuan, meninggal dunia. Dan ketika mana dia tengah dancing dekat atas pentas di Indonesia, roboh pentas tu, mati semua di situ tuan-tuan. Ada di kalangan mereka yang pakai bikini dekat tepi pantai tuan-tuan, Allah hantar tsunami menjilat semuanya, mati begitu sahaja. Dan ada juga kan kita nampak tengah baca khutbah, dia terjatuh meninggal dunia. Seronok kita tengok kan, ya Allah, mulianya kematian macam ni. Ada yang sedang baca Quran meninggal dunia, ada yang sedang solat terjatuh meninggal dunia, ya? Dan ada yang sedang menjaga ibu dan ayahnya meninggal dunia tuan-tuan. Mulianya kematian seperti ini. Tapi bayangkan tuan-tuan, kita mati dalam keadaan kita masih lagi bergelumang dengan dosa. Ada lagi di kalangan kejiranan yang masih kita bermusuh tuan-tuan. Ada lagi yang masih kita menzalimi orang tersebut. Ada lagi yang masih kita berhutang dengan orang tersebut tuan-tuan. Dan di saat itu, bila mana nyawa kita ditarik, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, tak kira kecil, besar, tua, muda, kecil ke tinggi, pendek, gemuk dan sebagainya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Bayangkan Allah tarik nyawa kita, celik-celik mata kita tengok gelap je, aku kat mana ni? Tengok sempit je, aku kat mana ni? Tengok panas je, aku kat mana ni? Rupa-rupanya baru kita sedar bahawa kita berada di alam kubur tuan-tuan. Dan di saat itu kita teringat, ya Allah, malam tadi baru aku cakap kasar dengan ibu aku. Mak ni sibuk je. Saya dah besar lah, saya tahulah apa yang saya buat. Baru kita teringat balik, ya Allah, aku dah mati ke? Aku dah mati ke? Lalu di saat itu disebut di dalam surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Mu'minun menceritakan tentang satu keadaan yang cemas, yang begitu kelam kabut. Ketika mana kita berada di dalam kubur itu, kita merayu kepada Allah, ya Allah, qal rabbirji'un, rabbirji'un, ya Allah, ya Allah, kembalikan aku ke atas dunia, ya Allah. Aku nak minta maaf kepada ibuku, ya Allah. Aku nak buat amal soleh, ya Allah. Aku nak pulangkan balik harta-harta yang aku ambil duit orang tu. Aku nak ganti balik apa yang aku telah lakukan di atas dunia dulu. Qal rabbirji'un, kembalikan aku ke atas dunia. Lalu pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab permintaan tadi. Apa Allah jawab? Kalla, no. Allah kata tidak sama sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya kata-kata kamu ini adalah kata-kata yang dusta
omong kosong saja. Lu sembanglah Mamat. Dulu atas dunia kau tak nak buat baik. Dulu atas dunia kau duduk dengan mak ayah kau, tapi kau tak ambil peluang untuk masuk syurga. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Cuba tengok di belakang kamu. Dah menanti dah alam barzah yang akan mengejar kamu di hari akhirat kelak, tuan-tuan. Ini keadaan situasi ketika mana kita berhijrah di alam kubur nanti, tuan-tuan. Tak ada dah mak, tak ada dah ayah, tak ada dah anak-anak, siapa pun tak ada. Lalu kita berhijrah pula ke padang mahsyar nanti, tuan-tuan. Di padang mahsyar, ya, bila kita berhijrah ke padang mahsyar nanti, tuan-tuan, tempat perhimpunan yang cukup luas, tuan-tuan. Seluas mata memandang. Tengok belah sana pun luas, tengok belah sini pun luas, tengok belakang pun luas, tuan-tuan. Tetapi, ya, tetap kalau kita melihatkan akan manusia akan penuh sepenuh-penuhnya, sehingga kan, ya, nak bergerak sedikit ke depan pun tak boleh, nak gerak ke kanan sikit pun tak boleh, ke kiri, ke belakang sikit pun tak boleh, nak duduk pun tak boleh, sebab tak ada ruang untuk kita bergerak. Nak ceritanya, ramainya manusia yang berhimpun pada ketika itu, ya. Bayangkan di saat itu kita kena berdiri puluhan ribu tahun. Ribu tahun. Bukannya seminggu, bukannya 2 minggu, ya, bukannya 1 hari, tapi puluhan ribu tahun kita kena berdiri. Air pun tak ada. Sehingga kan riwayat mengatakan bahawa ada di kalangan mereka ni yang tengkuknya berlubang sebab terlampau haus. Ada di kalangan mereka yang perutnya berlubang sebab terlampau lapar. Dan sehingga kan ada yang give up. Ya Allah, tolong ya Allah, hisap aku segera. Masuk neraka pun tak apa, aku dah tak sanggup duduk di padang mahsyar ni. Nak ceritanya peritnya keadaan padang mahsyar. Tetapi ingat, kita ada belajar sebuah hadis kan, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari akhirat kelak, ya. Salah satunya iaitu orang yang hatinya mu'allaqa bil masajid, hatinya terpaut dengan masjid. Golongan ini Allah akan naungi, ya. Ada 7 golongan. Yang tu kita cerita hari lain pula, Salah satunya adalah hati yang terpaut kepada masjid, ya. Maknanya dia ni tak boleh, kalau dia kalut-kalut dia akan pergi masjid, ya. Dia akan sibuk kat masjid, masanya kat masjid je. Orang kata dah 10 tahun dah pegang jawatan AJK, tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah berkati kamu semua, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kan kita beriman, kan ada hadis menyebutkan barang siapa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang menyempurnakan hajat seseorang, Allah akan menyempurnakan hajatnya. Barang siapa yang melepaskan kesusahan seseorang, ya, orang dalam keadaan kesusahan, sangkut dengan alung ke kan, jadi kita kata, Cik, you mau apa? Kacau ini orang, ini family. Ini orang ada hutang 1,000 Kita pun kata, nah, lu ambil 1,000, you jangan kacau ini keluarga. Kita lepaskan mereka daripada kesusahan. Nampak orang pancit tayar dekat tepi jalan, kita berhenti, tuan-tuan, kita tolong bantu tukarkan tayar dia, tuan-tuan. Ya, kita melepaskan kesusahan seseorang, janji Allah, Allah akan melepaskan kesusahan kita di hari akhirat kelak, tuan-tuan. Nampak? Sebab itu, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, bila mana di padang mahsyar, pada ketika itu kita ditimbang amalan kita, ya. Kita melalui titian sirat, ada yang meniti, ya, sepantas kilat, ada yang meniti ibarat
meniti di atas pedang, ada yang meniti ibarat meniti di atas helaian rambut, dan ada yang terjerumus ke dalam neraka, dan ada yang terus ke syurga. Dan akhirnya tempat yang sebenar yang kita nak berhijrah adalah di syurga ataupun di neraka. Khalidina fiha abada, tempat yang kekal abadi. Ya, jadi maknanya setiap apa yang kita lakukan, pengakhiran tempat hijrah kita itu adalah di neraka. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Baik tuan-tuan, sudah semestinya bila kita tanya kepada diri kita, kita nak masuk syurga atau nak masuk neraka, pastinya kita sangat mengimpikan syurga. Tetapi bila kita ukur di badan kita sendiri tuan-tuan, bila kita ukur di badan kita sendiri tuan-tuan, agaknya layak ke tidak kita ke syurga, agak ada ke nama kita untuk ke syurga. Oleh sebab itu tuan-tuan, hari ini kita berkumpul untuk kita nekat kita nak berhijrah daripada seorang yang baik kepada orang yang lebih baik lagi selepas ini. Jadi oleh sebab itu, apa yang kita nak hijrahkan? Yang pertama yang kita nak hijrahkan adalah kita hijrahkan niat kita. Hijrahkan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ya, setiap perbuatan kita itu bermula dengan niat. Selepas ini tak ada lagi buat amalan kerana manusia. Kerana buat kerana manusia, manusia berdusta. Ya, buat kerana harta, harta nista. Ya, dan buat kerana Allah, hati akan bahagia. Buat untuk manusia, manusia akan beri pujian. Tetapi kalau buat untuk Allah, Allah akan beri ganjaran. Buat untuk manusia, ya, semuanya sia-sia. Tapi buat untuk Allah, Allah akan berikan syurga. Jadi oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang bermaksud, sesungguhnya solatku, amalku, hidupku, matiku kerana Allah yang satu. Kuserahkan segala harta jiwa dan raga sebagai tanda cinta kepadamu yang Esa. Semuanya kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tuan-tuan, tak nak menunjuk-nunjuk. Pak Mat, kenapa selfie Pak Mat? Solat pun nak tunjuk ke orang ke? Bukannya nak menunjuk ke orang, ya. Bila kita selfie ni, orang tengok, orang bersemangat lah nak buat amal ibadah macam Pak Mat buat ni. Macam tu tuan-tuan. Dia patternnya macam tu. Dan solat, ya, dan baca Quran, update status kat Facebook tuan-tuan. Macam-macam style sekarang. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dah belajar dah di dalam hadis 40 Al-Wafi Imam Nawawi. Dah habis mengaji dah kan kitab tu ibu-ibu, ya. Dalam hadis yang kita bacakan, ada sebuah hadis menyatakan tentang, ya, bagaimana kita nak rasa untuk ikhlas melakukan amal ibadah.
Ya, caranya salah satu disebutkan adalah kita kena ihsan. Ihsan yang pada ibu-ibu, ya, melakukan amal ibadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk kelas, cikgu datang, simpan telefon. Tuan-tuan itu dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita takut waktu kita di office tiba-tiba bos datang. Cepat je kita buat kerja tuan-tuan Sebab apa? Ada kita nampak bos depan mata kita. Kalau kita tak mampu buat seperti itu, cukup sekadar kita merasakan bahawa Allah sedang perhatikan kita tuan-tuan. Ya? Bayangkan tuan-tuan kita tengok masuk lift tuan-tuan, masuk lift. Bila kita masuk lift kan seorang-seorang. Ya, tengok dalam lift tuan-tuan tak sedar tuan-tuan. Kita pun garu. Kita berkorek hidung tuan-tuan. Alamak, ada CCTV rupanya. Malu sekejap tuan-tuan Sebab apa? Sebab ada CCTV. Tak jadi nak korek hidung tuan-tuan Baiklah. Jadi kita kena ihsan. Buat sesuatu itu seolah-olah kita merasakan bahawa Allah nampak kita. Apa ni? Duit-duit ni. Kau tak takut kepada Allah ke? Allah lihat apa yang kita buat. Ni hadiah je lah Bang Din. Ini hadiah daripada saya Bang Din, luluskan saya punya projek. Ya, bukan banyak pun, 100,000 je saya bagi Bang Din. Ya, Allahu Akbar. Allah sedang melihat apa yang kita buat. Kau tak takut ke dengan azab Allah? Jadi itu dia tuan-tuan. Bila mana kita ada merasakan Allah sentiasa melihat kita, maka kita takkan mampu melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama sekali, ubahlah hati kita. Ubahlah niat kita tuan-tuan. Ya, niat kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah sahaja yang akan berikan ganjaran kepada kita. Pertama. Yang kedua, apa yang kita nak ubah adalah ubahlah hati kita. Ya, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Hati disebutkan ra'sul amal, kepala kepada segala amalan kita. Ya, kalaulah kita melihatkan idza salaha, ya, kalau baik hati kita, maka baiklah seluruh amal kebaikan kita, seluruh amalan kita. Kalau rosak hati kita, maka rosaklah seluruh amal ibadah kita, perbuatan kita. Jadi oleh sebab itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, kita akan kisah Isra dan Mi'raj. Ya, kita dah bicarakan, lama dah kita tak dengar Isra dan Mi'raj kan. Nanti bila datang Isra dan Mi'raj, kita akan cerita lebih lanjut. Nanti saya datang lagi lah, ya. Itu ceramah lain kali. Isra dan Mi'raj kita ingat kan, ketika mana Nabi SAW dibelah dada, ya, dicuci dadanya dengan air zam-zam sebanyak 3 kali, dan dimasukkan hatinya kembali, dan dimasukkan sekali dengan iman dan hikmah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, kita pun kena buat macam itu juga. Cuci hati kita, cuci hati kita. Sebab disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati kita ni sakit. Hati kita sakit. Hati kita banyak keladak. Hati kita kotor. Dan fazadahumullahu marada. Dan ditambah pula kesakitan dalam hati itu tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang bila kita dengar bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, relax dulu brother, 15 minit baru komat, minum dulu, ya. Tu tuan-tuan tak apa, sidai kain dulu kat jah, ya. Itu dia. Maknanya tuan-tuan,
dekat situ tuan-tuan, kita dah mula dihakis rasa bimbangnya akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dengar dalam ayat Quran mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman bila dengar sahaja akan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Allah dah azan dah, ya Allah mandi pun belum ni, cepat-cepat bergegas untuk datang ke rumah Allah. Maka ada iman dalam diri kita. Kalau kita boleh kata relax dulu tuan-tuan, ya, maka relaxlah dulu untuk kita ke syurga tuan-tuan, ya. Dah masuk waktu, ya. Kita beri laluan untuk azan terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Banyak minum air laut tuan-tuan, dah jadi serak sikit. Mandi laut sakat tadi tuan-tuan. Maklumlah orang Selangor kan, mandi laut dekat Port Dickson. Orang Port Dickson pun tak pergi laut tuan-tuan. Allahu akbar. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Dan bila kita sebut tentang hati, alhamdulillah, ya, Allah dah pun bersihkan semua hati yang ada di dalam ni tuan-tuan, ya. Yang mana kalau kita lihat tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala jadikan hati itu berada di dalam diri kita tuan-tuan. Tak ada siapa yang boleh nampak hati kita. Kalaulah orang boleh nampak hati kita tuan-tuan, yang betapa kotornya hati kita, ya, dengan kata-kata kita yang dusta, dengan amal soleh kita yang kurang, maka boleh jadi orang tak nak kawan dengan kita, ya. Tetapi kenapa Allah tak nak tunjuk kepada orang, ya? Mungkin kalau kita tengok rupa parasnya, uish, ini kalau muka ni nampak muka pun soleh dah, ya. Sebab nampak mukanya. Tetapi Allah tak bagi nampak hati. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah masih lagi beri ruang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau berapa banyak dosa yang kita lakukan pada tahun lepas, Allah masih lagi bagi peluang untuk kita masuk tahun baru ini. Sebab apa? Sebab Allah yakin kamu boleh lagi bertaubat. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Saya jumpa dengan banduan tuan-tuan, dengan banduan. Saya program dengan banduan tuan-tuan, ya. Seram-seram sejuk jugalah. Kepala dia botak tuan-tuan, muka pun samsing, ya. Dia tanya kepada saya, "Bang, kami ni ada peluang lagi ke bang?" Saya cakap dengan abang tu, "Bang, boleh jadi abang lagi mulia daripada saya. Sebab orang nampak kesalahan abang. Dan bila orang nampak kesalahan abang, abang ditangkap dan abang boleh menyesal dengan kesalahan yang abang buat. Berbeza dengan saya. Orang tak nampak dosa yang saya lakukan, dan dosa itu saya saja yang tahu, ya. Boleh jadi saya tak menyesal dengan dosa yang saya buat. Sebab itu boleh jadi abang lebih mulia daripada saya. Kalaulah abang boleh tengok hati saya, ya, boleh jadi saya pun masuk ke dalam penjara dengan abang.
Tetapi Allah masih lagi tak buka aib kita. 60 tahun dah kita buat kerja dosa, kerja maksiat, tapi Allah tak buka aib kita, tuan-tuan. Sebab apa? Allah masih nak bagi peluang untuk kita bertaubat. Sebab tu bila masuk tahun baru, ya, kita perlu rasa risau. Umur bertambah, masa dah berkurang. Allah masih beri peluang kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Apakah yang menjadi pendorong kepada kita untuk mudah melakukan perubahan, mudah untuk berhijrah? Yang pertama sekali, ya, carilah sahabat-sahabat yang soleh dan solehah. Di antara orang yang boleh beri syafaat kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, siapa lagi boleh beri syafaat kepada kita adalah Al-Quran. Dan di antara yang boleh beri syafaat kepada kita adalah orang soleh. Man, kau nampak ke si Man tu? Man mana? Aiman, ya. Tak nampaklah pula. Ini keadaan ketika mana di syurga nanti. Ketika mana di mana? Di syurga nanti. Kau nampak tak si Man tu? Tak nampaklah pula. Man, kau nampak tak Man? Dia tanya kawan-kawan dia dalam syurga ni. Sama-sama ni, tuan-tuan. Ni kawan-kawan kita ni dalam syurga. Kau nampak tak si Man tu? Tak nampaklah. Din, kau nampak tak si Man tu? Tak nampaklah. Kau nampak si Man tu? Aku rasa dia ada dalam neraka. Takkan kot. Takkan kot. Dia sama-samalah solat dengan kita. Jom kita pergi ziarah dia di dalam neraka. Disebut dalam Al-Quran, orang soleh boleh ziarah orang yang berada di dalam neraka. Ya? Ini disebut di dalam Al-Quran. Dan dia pun pakat-pakat kawan-kawan dia yang di dalam syurga ini melawat kawannya di dalam neraka. Kesiannya Mat. Kesian si Man ni. Dia kena libas dengan rotan, dia kena libas dengan besi. Kesian aku tengok dia. Allahu Akbar, kesiannya. Dia sama-sama dulu kat masjid dengan aku. Ya Allah. Lalu kita pun minta, ya Allah, tolong ya Allah. Orang ni sama-sama dulu hidupkan rumahmu ya Allah. Orang ni sama-sama puasa dengan kami ya Allah. Selamatkanlah dia daripada neraka ini ya Allah. Lalu Man tadi dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah SWT sekalian, sebab itulah, ya, kita kena kawan dengan orang-orang soleh yang mana mereka boleh bantu kita untuk keluarkan daripada neraka. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan sekalian, kalaulah ibu-ibu ternampak saya dalam neraka nanti, tolonglah selamatkan anak anda. Ya, sebab anak anda tak banyak amal macam ibu-ibu dan ayah-ayah, dan anak anda banyaknya melakukan maksiat dan dosa. Jadi oleh sebab itu, muslimin muslimat sekalian, pentingnya kita cari orang soleh untuk melakukan perubahan. Senang buat amal bila kita duduk di masjid, sukarnya buat amal kalau duduk depan TV. Dan yang kedua, ya, nak mudah untuk berubah, carilah surrounding, iaitu persekitaran yang baik. Ya, duduk di kalangan orang-orang yang baik-baik, persekitaran yang baik. Ya, seperti mana macam saya baru lagi buat Pondok Pengajian Warga Mas Bukit Badung. Kita ada 32 unit Pondok Warga Mas yang kita buat. Dan kalau kita tengok makcik-makcik ni seronok sangat dapat duduk sama-sama, sembang sama-sama, ya, belajar sama-sama. Dan minggu lepas, alhamdulillah, makcik-makcik ni, ibu-ibu ni, mereka baru je sudah khatam Al-Quran. Ya, baca secara bertalaqi dengan ustaz. Alhamdulillah. Dan lepas ni mereka akan baca dan juga tafsirnya sekali. Ya, ulang lagi, baca lagi, tuan-tuan. Seronok kita tengok suasana yang baik. Dan yang ketiga, apa yang menjadi pendorong kita untuk terus berhijrah adalah, ya, yang kita sebutkan sebagai kita melakukan amal-amal yang
yang mudah-mudah amal-amal yang biasa. Sebagai contoh tuan-tuan, kita datang ke masjid, yang mana selama ini kalau kita lihat, kita amalkan berwuduk di rumah tuan-tuan. Datang ke sini, setiap langkah Allah akan nilaikan sebagai pahala. Dan kita datang awal. Kerana apa tuan-tuan? Bila kita datang awal, di situlah peluang untuk kita nak muhasabah diri kita tuan-tuan. Duduk tak payah lama tuan-tuan, 5 minit sebelum azan pun dah cantik dah. Duduk je sambil bilang berapa titik ada dekat siadah ni ya. Tuan-tuan kira kan, sambil-sambil menyesal pula aku pergi campak kucing tadi. Ya Allah, dia pun makhluk Allah juga. Nampak tuan-tuan, bila kita duduk sekejap sebelum azan, sebelum solat, kita boleh muhasabah diri kita. Dan kita ambil peluang duduk depan sekali, ya. Sebab banyak fadilat-fadilat yang kita dapat. Dan kalau ada peluang kita jadi muazzin, dan di hari akhirat nanti tengkuknya akan menjadi sedikit tinggi tuan-tuan, menunjukkan dia ni seorang muazzin. Lagi-lagilah kalau menjadi seorang imam. Jadi tuan-tuan, kita biasakan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Baik tuan-tuan, persoalannya tuan-tuan, kami ni alhamdulillah dah baik semua dah ustaz. Dia kata, ya kami ni orang masjid dah, baca Quran dah, apa lagi yang perlu kami hijrahkan ni? Ya, kami rasanya kalau bab sedekah ni dah tak ada masalah, baca Quran tak ada masalah dah, ya, solat jemaah pun tak ada masalah dah. Apa benda yang kami nak hijrah lagi? Ya, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertamanya apa yang perlu kita hijrahkan adalah hijrahkan rasa, ya, hijrahkan rasa cukup kepada ibadah. Kadang-kadang bila kita melakukan ibadah, kita rasa cukup ibadah kita, ya, banyak ibadah kita, ya. Sebab itu disebutkan, ya, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Muhammad, kau nak tengok tak manusia yang mana sia-sia dalam amal ibadahnya, rugi dia buat amal ibadah? Siapa dia? Ya, golongan yang merasa betul pada amal ibadahnya. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, makin banyak ibadah kita, makin kita rasa kerdil di hadapan Allah. Makin kita sungguh-sungguh buat ibadah, makin kita rasa banyaknya dosa kita. Sebab itu tuan-tuan, antara amalan yang mesti kita buat adalah perbanyakkan istighfar di dalam kebaikan. Biasanya kita istighfar ketika mana buat maksiat, istighfar ketika buat dosa. Tapi istighfar dalam melakukan kebaikan, takut-takut syaitan jemu nak jadikan kita jahat, tetapi syaitan seronok jadikan kita rasa baik. Itu yang perlu kita bimbangkan, ya. Kita rasa kita baik tuan-tuan. Kemah dah aku rasa menjak-menjak pegang title haji ni. Itu dia tuan-tuan. Takut kita tuan-tuan, ya. Liciknya syaitan, ya, memesongkan kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu yang perlu kita ubah. Dan jangan pernah kita tinggal satu doa ini yang biasa imam bacakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau rentak balik hidayah yang kau dah berikan kepada kami, ya Allah. Jangan, ya Allah. Kita takut Allah rentak balik hidayah dek kerana kemaksiatan yang kita lakukan. Kita dah cantik-cantik dah ni, duduk di masjid cantik dah, baca Quran hari-hari cantik dah. Takut-takut Allah rentak di kemudian hari dek kerana maksiat yang kita lakukan. Dan yang terakhir sekali, ya, kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, kau yang membolak-balikkan hati kami, lalu tetapkanlah hati kami di dalam agamamu dan di dalam mentaatimu.
Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf, saya anak anda mohon maaf di atas telanjur kata, terlajak bicara. Saya nak jemput semua sekali untuk datang ke pondok saya, ya, di Bestari Jaya, Kuala Selangor. Kok lah pergi mengala-ngala ke sana kan, singgahlah ke tempat saya, ya, insya-Allah ibu-ibu boleh dapatkan, saya pun tak ingat bawa ke tidak flyers kat belakang tu. Boleh dapatkan, saya cuba tengok kok ada flyers tu. Boleh ambil flyers tu, nanti hubungi saya. Ustaz, kami ada 3 bas ni nak datang. Contoh kan, datang, nanti saya sediakan makan nasi ambeng, sebab dekat situ kampung orang Jawa. Jadi alhamdulillah, saya ada buat sedikit jualan dekat belakang sana, ya. 10% daripada jualan tu saya akan masuk ke tabung pondok. Saya ada bawa madu habatus sauda, 1 botol RM50 sahaja. 1 botol RM50 saja. Tapi hari ni special untuk orang Port Dickson, tuan-tuan ambil 4 botol, saya bagi 1 botol free. Madu ni kita dah bawa ke makmal dah, kita dah uji dah, yang mana memang madu ni asli. Alhamdulillah, kita dah bawa masuk makmal dah. 1 botol RM50 sahaja. 4 botol percuma 1 botol, ya. Mohon maaf di atas lanjur kata, terlajak bicara. Esok nak mandi pantai lagi tuan-tuan, itu dia. Sebelum balik, ada rezeki nanti saya datang lagi, dapatlah saya mandi pantai lagi tuan-tuan, saya temankan anak-anak je, itu dia. Ila liqa ma'as salamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, ayah-ayah, doakan anak anda terus istiqamah dalam jalan dakwah dan teruskan perjuangan ini. Itu saja daripada saya, Dai Aiman. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.